أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. Ya Allah, teranglah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. Kita sambung perbincangan kita takdir dan usaha. Persoalan mengenai takdir ini selalu timbul pertanyaan. Kalau seseorang itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam azali rezekinya sekian banyak, umurnya sekian lama, ia akan masuk syurga atau neraka, apa gunanya lagi kita berusaha, bersusah payah mencari rezeki, beramal ibadat, berobat dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak berguna. Lebih baik kita tunggu sahaja takdir yang telah ditetapkan dan ditentukan Allah kepada kita, tidak pada bersusah payah berusaha dan beramal. Untuk menyelesaikan persoalan ini, tiap orang yang beriman wajib mempercayai perkara berikut. Yang pertama, mempercayai takdir Allah dan usaha makhluk tidak mempunyai perkaitan. Takdir Allah adalah suatu ketetapan dan ketentuan Allah ke atas setiap makhluknya. Dan usaha pula adalah perbuatan makhluk yang dikurniakan Allah kepada mereka mengikut kadar kemampuan dan kelayakan dari mereka masing-masing terhadap Allah, di mana usaha seseorang itu tidak ada perkaitannya dengan i'tiqad dan kepercayaan. Oleh itu, setiap orang yang beriman wajib mempercayai kepada qada dan qadar Allah, yang menjadi salah satu daripada rukun iman yang 6. Mengenai berusaha mencari rezeki dan kehidupan di dunia ini dan beramal ibadah untuk bekalan di akhirat nanti adalah perintah dan suruhan Allah dan Rasulnya kepada umat manusia seluruhnya, di mana perintah dan suruhan tersebut adalah berkaitan dengan kewajipan seseorang manusia selaku hamba Allah mendengar dan mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, bukan berkaitan dengan i'tiqad dan kepercayaan. Apabila seseorang itu diperintahkan dan disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya berusaha mencari rezeki untuk hidup dan kehidupan di dunia ini dan beramal ibadah untuk bekalan akhirat kelak, maka wajib bagi mereka itu dengan hati yang ikhlas melaksanakan perintah dan suruhannya itu dengan penuh ketaatan. Yang kedua, mempercayai setiap manusia itu tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah kepada mereka, dan Allah tidak memberitahu pula adakah mereka termasuk di dalam golongan orang yang bahagia atau orang yang celaka. Dan tidak diberitahu juga berapa banyak rezeki mereka dan berapa lama hidup mereka di dunia ini. Justru itu, setiap orang yang beriman wajib menyerahkan perkara takdir ini kepada Allah Ta'ala,
yang maha mengetahui lagi maha berkuasa, dan wajib juga bagi mereka yang beriman percaya dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala dan Rasulnya menyuruh mereka berusaha dan beramal soleh serta berdoa kepadanya agar dijauhkannya segala bala bencana dunia dan akhirat. Beriman kepada qada dan qadar ni menjadi satu daripada rukun iman yang melengkapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melengkapkan akidah tauhid kita, yang mana kesempurnaannya itu duduk pada beriman kepada alam ghaib, beriman pada Allah, beriman pada alam ghaib, beriman pada qada dan qadar. Ada mempunyai kesinambungan yang sangat rapat, yang tidak boleh dipecah-pecahkan ataupun dicekoh-cekoh, diasing-asingkan antara satu sama lain. Cerita beriman kepada rukun iman ni adalah cerita kita balik mengenali hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita tidak mengenali diri kita yang sebenar, melainkan apabila kita berjalan di atas mempercayai rukun iman. Percaya ni bukan kita buat percaya, tak. Tapi dia terbit daripada hati. Dua perkara ni, antara buat dengan terbit daripada hati ni, adalah perkara yang saling kait mengait antara satu sama lain. Kita percaya, buat dulu, bukan buat belakang, tapi buat itu kita mencari titik. Kita mencari titik bersambung antara dua perkara itu. Maka dalam tu kita akan berjumpa lah dengan keyakinan yang setelah ada itu menguasai seluruh diri kita. Jadi perkara ni memang payah nak dipahami, tapi ulama tasawuf telah mencapai benda ni dan menggambarkan kepada kita dalam bentuk hubungan diri kita yang zahir dengan diri kita yang batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada alam ghaib, beriman kepada qada dan qadar, dia ni berhubungan dengan diri kita yang batin. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hati. Hati itu adalah diri kita yang batin. Diri kita yang batin ni lain daripada akal fikiran kita. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada alam akhirat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak boleh dicapai dengan akal fikiran. Dia kerja diri yang batin, dia kerja hati. Hati itu terletak dalam diri yang batin. Cerita dia macam mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab dia bukan berada di sini, dia berada di sana. Di sana tu di mana? Ulama berbuah nama di alam malakut. Ini kita tak nak cerita ni. Ini rahsia hamba dengan Tuhan, kita tak nak cerita. Di sebelahnya lah, di sinilah. Di sini ni di mana? Di alam syahadah ini. Di sini adalah di alam mulki ini. Kita ada diri kita yang zahir. Sini ada panca indera. Maka kita boleh lihat. Kita ada tangan, kita pun jamuh, kita pun rasa. Kita pun ada mata, kita pun melihat. Panca indera ini ulama mengibaratkan seperti tentera. Zahir panca indera ni duduk di alam yang zahir seperti tentera. Kerja dia melaksanakan tugas menjaga kesejahteraan diri. Bila tentera, dia mesti ada ketua dia, ada bos yang akan beri arahan. Maka panca indera kita macam itulah juga mempunyai
Ketua dia dua, sepasang. Akal dan juga jiwa. Akal dan jiwa ni sepasang. Dia lah yang tukang arah panca indera. Dia lah yang tukang arah mata, tangan, kaki. Perintah syariat, perintah ibadah yang kita namakan duduk di bawah hukum fiqh. Ini zahir. Semayang zahir. Makna kita rokok, kita qiyam. Ini mesti kena ikut rukun, mesti kena ikut syarat. Hak ni kait dengan zahir. Semayang itu ada qiyam, ada rakaat, ada i'tidal. Zahir tidak boleh terputus daripada khusyuk. Khusyuk tu hak batin. Duduk dalam hati. Itu tempat sambung dia. Tak apa bisa. Okay. Puasa tu lah kita menahan mulut kita daripada makan. Mulut ni hak zahir, hak jasad. Menahan diri daripada minum. Minum tu kok mulut juga, jasad. Ini cerita fiqh. Tapi pada waktu kita menahan diri daripada makan dan minum, kita belajar menahan diri kita lawan nafsu. Belajar diri kita tidak tunduk kepada nafsu, lawan nafsu. Ini hak cerita dalam hati, hak cerita tak nampak. Cerita diri kita yang baik. Kita belajar lawan kehendak dan keinginan kita. Walaupun kehendak itu halal, keinginan kita halal, kita makan halal, tapi kita belajar lawan. Dalam bentuk tidak makan untuk satu waktu tertentu. Belajar ni duduk dalam pelajaran hati. Hak belajar ni duduk dalam pelajaran diri yang batin. Dia tak berpisah antara dua tu. Tidak berpisah antara dua tu. Jadi ulama kata sini, fikiran dan juga jiwa duduk pada belah zahir, hati duduk pada belah batin. Jadi dalam bab yang menyambungkan keduanya, menyambung ni kita kenapa kita payah ni? Sebab menyambung tu kita nampak ke kita tak nampak? Tak nampak. Tapi kena bersambung, jangan putus ayat pula. Di sinilah nak kepada kita menghalusi. Jadi bila Allah Ta'ala mari ujian kait dengan zahir. Ujian sakit kait dengan zahir kita. Diri kita yang luar, diri kita yang zahir, yang fizikal. Allah Ta'ala uji dengan sakit. Allah Ta'ala uji dengan rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan orang mencaci, mencerca dan sebagainya lagi. Ini ke belah zahir. Maka kita kena berusaha. Usaha mentahqiq diri sebagai khalifah Tuhan, mengatasi benda itu semua. Sakit, kita berubat. Tapi tidak berarti bila kita berubat akan jadi baik. Kita berubat boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Ada orang kata, ni dia cakap kok kulit lah, cakap kok fizikal. Kita berubat tak baik sebab dok kena cari obat lagi. Dok kena obat. Maka kita pilihlah obat lain yang boleh jadi baik. Kita pakai obat A, tak baik. Kita pilih pula, ambil obat B, tak baik juga. Ambil obat C, tak baik juga. Akan ada obat itu yang baik. Bila kena rasi, kita ambil obat tu, berobat penyakit kita akan jadi baik. Betul tak? Betul. Betul kok sudut mana? Betul kok sudut zahir. Setiap penyakit ada obat. Maknanya kalau kena rasi, baiklah penyakit itu. Tapi ini cerita kok fikiran. Ini cerita kok kulit, cerita kok zahir. Adakah tiap-tiap orang akan melakukan macam tu? Tidak. Akan ada orang yang dia berobat tak baik, kemudian dia mati. Sama ada dengan penyakit itu atau dengan penyakit lain yang baru datang, cerita dia lah cerita dia berobat tak baik dan dia mati.
Nabi sebut likulli da'in dawa illal haram. Tiada penyakit ada obat melainkan mati. Ulama kata bukan mati tu tak ada obat. Tetapi ulama kata penyakit yang membawa kepada kematian dia. Walaupun penyakit itu masuk 10 tahun lebih awal daripada ajal dia. Penyakit ini dia berobat dok baik-baik. Walaupun dia telah berusaha 10 tahun. Segala obat dia usaha belaka dah. Kalau ada 10 jenis obat, 10 jenis itu dia cuba belaka dah. Dok baik juga. Sebab apa? Sebabnya kerana kehendak Allah dia mati dengan penyakit itu. Kehendak Allah ni bukan cerita akal. Bukan cerita jiwa. Kehendak Allah ni cerita gaib. Iradatullahi wa masyiatuhu, ini cerita ba'ti. Jadi dia tahu tak penyakit yang dia berobat ni akan baik ke tak baik. Kalau ikut akal ada obat baik. Kalau kita fikir ikut pengajian Zahir, akan ada obat yang baik. Cubalah satu. Cuba obat ni habis 500. Cuba obat ni habis 300. Cuba obat ni habis 200. 3 obat dah cuba habis 1000. Tak baik juga. Macam mana? Cuba lagi. Habis 5,000, cuba lagi. Dapatlah habis tu. Kita orang kaya, tak ada masalah. Kalau kita kaya, kalau kita miskin, memang bermasalah lah. Dan masalah nak buat macam mana? Okey. Kalau seorang hamba tu tahu dah, memang berobat tak baik-baik akan mati juga. Tak berobat lah. Tak berobat, tak habis duit. Sakit tanggung. Dan tak berobat macam mana ni? Sakit, dia tahu dah. Berobat pun dah baik. Maka orang ni akan berada dalam suatu situasi yang lain daripada orang yang duduk dalam situasi berusaha cari obat yang baik. Mana dia tahu dah, penyakit aku memang dah baik dah, akan mati. Kalau dia tahu, orang ni duduk mana? Dia akan duduk dalam sekolah belajar bab redha. Belajar redha ni payah. Mula-mula belajar bab redha ialah belajar faham makna la haula wala quwata illa billah. Nak faham macam mana la haula wala quwata illa billah itu nak faham dengan fahaman hati. Faham akal boleh cakap belaka. Makhluk tidak ada kuasa, Allah Ta'ala yang berkuasa. Bila sakit tu ikhtiar cari obat selalu dah. Tak salah. Tetapi dari segi hati itu tidak mencapai lagi makna la haula wala quwata illa billah. Usaha cara bab tak salah. Tapi hati faham tak? Okey. Hati apa? Tak kisah berobat tak baik, tak kisah. Habis duit tak kisah. Tapi hati yang tidak mencapai makna la haula wala quwata illa billah tadi mengeluh habis dah pitih beli obat. Contoh. Kita perjalanan hati. Jadi tidak faham, situ satu. Hak faham dah apa? Maka dia belajar pula. Lepas la haula wala quwata illa billah ni pelajaran yang pertama. Pelajaran duduk dalam akal, tak masuk dalam hati. Belajar pelajaran kedua pula. Alhamdulillah. Sakit tak hari ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau belajar tu tak masuk dalam hati juga, masuk dalam fikiran je. Cakap belajar tu pelajaran tu masuk dalam fikiran saja. Alhamdulillah. Dalam hati ada dalam hati tu. Belajarlah pelajaran ketiga pula. Naik pelajaran. Masuk pelajaran ketiga. Subhanallah. Hari ni kita tengok orang di Palestin kena berdeh. Dung dang kena berdeh. Kita kata hebat Arab ni.
dalam keadaan kena bedil mereka boleh hidup. Pandangan zahir lah. Pandangan batin sungguh ke begitu. Orang yang reda ditunggu lah. Orang yang tak reda dia mengeluh lah. Pada waktu dia mengeluh ni, marilah umpan-umpan. Umpan dua, umpan macam-macam lah. Mereka wak mari upang England, wak mari upang Ireland, wak mari upang macam-macam. Ni hati yang reda dengan hati yang tidak reda lain. Dan yang ketiga, ada orang hati yang ada reda dengan tidak reda. Kadang-kadang dia reda, kadang-kadang dia tidak reda. Ni mula belajar la haula wala quwata illa billah. Faham? Alhamdulillah. Faham dalam hati? Alhamdulillah. Tak faham? Belajar yang kedua. Alhamdulillah. Mana boleh macam ni buat rumah setikak kena bedil, pecah rumah, buat pula setikak lagi. Jalan elok-elok dengan sebelah kaki, kena pula kaki sebelah lagi, tak boleh jalan dah dengan kaki. Nak memahami makna alhamdulillah tak apa benda. Ini belajar hati belajar. Tapi dengan akal semua orang faham alhamdulillah. Kita yang ada di negeri yang senang pun boleh cakap aku faham alhamdulillah. Senang kita cakap aku faham alhamdulillah. Tidak diuji lagi macam hok kena uji tu. Bila kena uji baru dapat itu pelajaran hati. Faham tak? La hawla wala quwata illa billah. Tak faham belajar. Hok faham belajar pelajaran kedua alhamdulillah. Faham tak? Faham. Tak faham. Tak faham belajar? Faham. Okay, faham. Belajar pelajaran ketiga pula. Subhanallah. Ulama sebut hati itu pelajaran dia daripada la ilaha illallah kepada alhamdulillah kepada subhanallah. Ini cerita bati. Jasa usaha, fizikal usaha. Nak bagaimana. Biasa bagai fikiran dia fikir. Daripada kemajuan level 1 nak kepada kemajuan level 2. Ada duduk dalam pembangunan level 1 nak kepada pembangunan level kedua. Nak duduk dalam pembangunan level kedua nak kepada pembangunan level ketiga. Fikirlah. Kembanglah. Hati reda tak? Dua skop yang berbeza. Pelajaran akal yang belajar benda lain, pelajaran hati belajar benda lain. Dua benda yang berbeza. Akal mentahkikkan diri sebagai khalifah. Belajar. Adakah bila seorang tu akal dia sudah tinggi, hati dia pun tinggi? Tak semestinya. Orang yang akal dia tinggi, adakah hati dia akan jadi tinggi? Bersih, jernih? Tak semestinya. Tapi orang yang hati dia sudah jernih, dia akan memandu akalnya supaya berjalan tinggi. Tapi ni lambat. Akal ni dia nak kepada apa? Nak kepada belajar. Belajar masuk sekolah. Orang pelajar, kita berfaham ilmu, kita boleh berubah dengan cepat melalui jalan belajar. Banding dengan melalui jalan suluhan rohani. Tahu dengan cepat. Tapi belum tentu ada keyakinan. Kepahaman yang tahu, bukan kepahaman yang yakin. Hati ni kepahaman yang yakin. Kepahaman yang yakin ni ulama menyebut melalui 3 tangga. Tangga pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah tu nak faham dalam hati. Faham dalam hati selamat. Kemudian bila faham nak faham sikit lagi, nak faham alhamdulillah. Nabi Ibrahim ajar kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Ni cerita hidup atas dunia ni. Cerita hidup atas dunia maknanya inilah pakaian senjata yang digunakan dalam pertarungan akal dan jiwa. Diri zahir dua ni. Diri hak batin, cerita hati 3. La ilaha illallah. Nak isbat Allah.
Bila dapat isbat Allah, maka bersyukur kepada apa yang Tuhan beri walaupun tak cukup. Alhamdulillah. Pelajaran kedua, hati belajar. Alhamdulillah. Kau dapat faham, Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam hati, bukan dalam fikiran. Dalam fikiran, Alhamdulillah tu bila ada rezeki banyak, fitih banyak. Alhamdulillah. Dengan fikiran. Hati tu tak ada duit pun, Alhamdulillah. Nak capai hakikat Alhamdulillah dalam keadaan tidak ada duit, nak capai macam mana? Dengan akal tak akan dapat dicapai. Tapi akal faham ada duit, Alhamdulillah. Tak ada duit, tak ada, Alhamdulillah. Pelajaran hati ada duit, Alhamdulillah. Tak ada duit pun, Alhamdulillah juga. Nak Alhamdulillah macam mana dalam keadaan tidak ada duit? Ini rahsia hati. Kalau tak boleh faham, belajar Alhamdulillah dulu. Kalau boleh faham, naik sikit lagi. Subhanallah. Malaikat duduk pada tangga Subhanallah. Malaikat duduk pada tangga Subhanallah. Sehingga Allah jadikan Nabi Adam lebih pada malaikat. Kalau malaikat tu duduk pada tempat manusia, malaikat tu fikir macam otak manusia, malaikat takkan deki pada kejadian Nabi Adam yang lebih mulia daripada dia. Kalau malaikat itu pakai otak, akal dan jiwa manusia. Tetapi oleh kerana malaikat itu malaikat, apabila Allah menjadikan Nabi Adam lebih mulia daripada dia, maka malaikat itu melihat dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah. Ini subhanallah tu. Segala perbuatan Tuhan ni comel belaka, walaupun Tuhan kat orang lain lebih tinggi daripada aku yang taat pada Allah sepanjang masa ni. Jadi subhanallah itu zikir malaikat. Subhanallah zikir malaikat. La ilaha illallah zikir kita. La ilaha illallah zikir kita. Maka Nabi kata, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Siapa dia yang akhir kalimahnya ialah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Siapa yang akhir kalamnya ialah la ilaha illallah, masuk syurga. Akhir kalam, siapa yang keluar ke akhir kalam tu? Bukan mulut ni. Mulut ini ketika dia berdusta, dia terhenti, tak nak keluar. Akhir kalam itu la ilaha illallah. Yang mulut ni kata la ilaha illallah, apabila dia mendapat izin daripada hati untuk kata la ilaha illallah. Masa sakaratul maut, masa sekarang ni semua orang boleh kata la ilaha illallah. Sekarang ni bukan manusia, bukan kakak tua boleh kata la ilaha illallah. Masa sekarang ni orang munafik boleh kata la ilaha illallah. Orang kafir boleh cerita, ajuk orang beriman cakap, semua boleh sebut la ilaha illallah. Lidah ni semua boleh sebut la ilaha illallah. Pada masa sihat, pada masa sekarang, pada masa tak ada apa-apa masalah. Tetapi ketika diri dibelenggu oleh itu dan ini, diri berada dalam keadaan terkunci di situ dan di sini, tak boleh nak kata la ilaha illallah, melainkan apabila hati itu mempunyai power, hati itu beri izin, maka la ilaha illallah tu boleh keluarlah ke bibir mulut. Kalau hati itu hidup dengan la ilaha illallah, dia boleh jaga hak ada pada dia. Dia beri ya. Bila dia beri izin, mula boleh berkata-kata lah la ilaha illallah, mengisbatkan Allah tu zikir kita. Zikrul tauhid nama dia. Malaikat yang zikirnya adalah subhanallah. Subhanallah ini disebut zikrut tanzih. Zikrut tanzih. Tanzih makna dia penyucian. Kalau benda yang suci, jenis ada warna tak? Tak ada warna. Bila lagi jenis, ada warna tak?
yang jernih itu bertambah-tambah jernihnya. Pasti dia jernih tak ada warna. Lagi jernih tak ada warna, lagi jernih tak ada warna, lagi jernih, akhirnya lagi jernih. Ada warna tak? Dia jadi naik warna putih. Dia jadi naik warna putih. Tapi warna putih itu bukan warna putih yang sewaktu belum jernih. Dia pusing. Nah, dia pusing balik. Maka di sinilah hamba kalau dia boleh mencapai hak diri dia zahir itu, duduk bawah diri dia yang batin, daripada la ilaha illallah dia naik kepada alhamdulillah, martabat la ilaha illallah naik kepada martabat alhamdulillah, naik kepada martabat subhanallah, zikrut tangzih dalam diri dia, zikrut tangzih, seolahnya dia telah berada pada kedudukan malaikat, seolahnya ni rahsia ketuhanan, seolahnya dia berada pada tempat Nabi Ibrahim berada. Pada malam Nabi tengok Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh di Baitul Ma'mur. Nabi tengok Nabi Ibrahim berada di Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh tu. Bukan mana semua orang boleh sampai situ. Tak. Nabi tengok Nabi Ibrahim adalah gambaran. Nabi melihat contoh seorang manusia yang sangat tinggi martabatnya. Ada tak orang kedua, ketiga, keempat kat situ? Jawabnya, kita tak mampu. Kita tak mampu berada kat situ. Tapi walaupun kita tak mampu berada kat situ, kita mesti faham di situlah destinasi yang kita mesti berada. Supaya sekurangnya kita tahu kita nak pergi ke mana. Kan hak tu kita tak apa, malah kita tak tahu destinasi aku ni ke mana, tak tahu. Habis. Jadi cerita tu menggambarkan, mencerminkan ke mana kita nak pergi. Jawabnya kita nak pergi ke situ. Ke mana? Ini cerita destinasi hati. Jauh sangat. Nak berbanding dengan destinasi fizikal kita. Maka hati itu cerita lain, fikiran dan akal itu cerita yang lain. Bila lain dua-dua, maka akal dan jiwa sebagai ketua dia kena suruh askar dia bekerja. Maka panca indera mesti bekerja cari rezeki, mesti beribadah. Bila sakit diri kita hak zahir ni, mesti berusaha berobat. Tapi berobat tidak semestinya membawa makna sehat. Sehat ke tak sehat, faham tak faham ni bergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kita bekerja cari rezeki tu kaya ke tak kaya, bergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Nak faham ke tak faham, kaya ke tidak kaya. Jasa boleh berusaha cari rezeki. Dalam cari rezeki jadi pening gila. Kena tengok ada yang usaha lebih kurang je, boleh banyak. Ada orang tu pula usaha separuh mati, boleh sikit je. Apa huraian? Boleh hurai tak? Dengan akal fikir tak boleh hurai. Tapi benda ni berlaku depan mata ni. Usaha lebih-lebih kurang je. Oh, dapat tambung-tambung. Bila tak ada usaha pun main-main je. Dapat usaha lebih kurang je. Usaha dia campur dengan bermain-main, dapat tambung-tambung. Bila usaha macam nak tercabut nyawa, dapat asyik, nak makan pun tak cukup. Berlaku depan mata. Akal boleh fikir tak? Akal tak nak fikir. Ni akal mempunyai suatu keterbatasan. Skop akal tu sangat sempit. Jadi bila benda ni berlaku dalam hidup kita, yang kita kena bekerja, kita buat keputusan mana? Macam mana tentang kerja kita ni? Adakah kerja aku nak menjadikan aku dapat banyak?
Jauh. Sebab ada orang kerja banyak dapat sikit. Kalau kita kerja dapat banyak sebagaimana hak tadi kerja lebih kurang sama-sama main dapat banyak, kerja kita akan jadi macam kerja dia juga. Oh, sedap. Tahu? Aku nak gitu juga. Aku nak macam dia. Kerja sikit sama-sama main boleh banyak. Sakit makan obat baik selalu. Aku nak macam dia juga. Tuhan tak beri. Sebab apa Tuhan tak beri? Supaya kita duduk dalam berhubungan dengan dia, dengan Tuhan. Dan nak duduk dalam keadaan berhubungan dengan Tuhan, kita kena pakai hati kita. Buang hak zahir tu. Duduk zahir tu dengan kerjaan dia. Tapi nak memahami, kena pakai hati, kena guna diri yang batin. Hak ni nak beriman, hati ni lah yang nak beriman kepada Allah. Hati ni lah yang nak beriman kepada alam ghaib. Hati ni lah yang mesti beriman kepada qada dan qadar. Teruji dengan perjalanan hidup kita yang macam tu tadi. Kalau Tuhan beri, kita usaha dapat banyak, maka tak jadi ujian lah untuk beriman kepada alam ghaib. Ujian apa? Kita dapat, kita usaha dapat. Usaha dapat. Tak ada ujian untuk beriman kepada alam ghaib. Beriman belaka lah kepada alam ghaib. Tapi dengan iman yang palsu. Kita berobat baik belaka. Kita berobat lebih kurang baik. Tak ada ujian. Orang akan kata beriman kepada alam ghaib belaka. Tapi beriman kepada alam ghaib itu dengan cara yang palsu. Kerana tidak teruji. Tidak teruji. Permainan hati ni nak suruh betul dia. Betul. Tuhan uji dengan ujian tu bawakan. Jadi betul ke tak betul beriman kepada Allah. Betul ke tak betul beriman kepada alam ghaib. Betul ke tak betul beriman kepada qada dan qadar. Sebab hak ghaib itu cerita berhubungan dengan Tuhan. Hati yang berhubungan dengan Tuhan, cerita benda yang tak nampak. Tapi tak nampak boleh rasa tak? Boleh rasa. Tak nampak boleh rasa. Tak nampak tu dia kosong ke? Tak, dia penuh. Penuh macam mana? Inilah perjalanan yang mesti dilalui. Yang ketiga, mempercayai bahawa berusaha dan beramal ibadat bukan melawan takdir Allah. Malah perkara itu adalah juga termasuk di dalam takdir Allah. Seseorang yang taat dan beramal soleh sudah ditakdirkan Allah, mereka akan menjadi orang yang taat dan orang yang soleh. Dan jika seseorang itu mengerjakan perbuatan maksiat adalah juga takdir Allah, iaitu mereka sudah ditakdirkan Allah mengerjakan perbuatan maksiat itu. Mereka yang sudah ditakdirkan Allah akan masuk syurga, ditakdirkannya pula menjadi orang yang taat dan beramal soleh di dunia ini. Dan mereka ditakdirkan Allah dengan masuk neraka, ditakdirkan pula menjadi orang yang mengerjakan maksiat di dunia ini. Misalnya seseorang yang sudah ditakdirkan Allah akan mati ketika ia berumur 40 tahun. Orang ini diserang penyakit taun di suatu kampung, dan dia ditakdirkan Allah juga pada hari ditentukan Allah ia datang ke kampung itu untuk menziarahi keluarganya. Dan setibanya ia di kampung itu, ia pun diserang oleh penyakit taun, na'udzubillah min zalik, lalu ia mati di kampung itu. Maka kematian orang itu adalah perbetulan dengan ajalnya yang telah ditentukan Allah sesuai dengan takdirnya bahawa ia datang ke kampung itu pada hari itu, dan sesuai pula dengan takdirnya bahawa ia akan mati diserang oleh penyakit taun di kampung itu. Ini bermakna takdir Allah itu tidak mungkir daripada apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak cerita kepada kita rahsia ketuhanan antara seorang hamba dengan Tuhannya.
ketika dia berhubungan dengan Tuhan dia. Dan rahsia ni tidak boleh dibuat diakademikkan, tak boleh. Tidak boleh diakademikkan. Tapi nak suruh faham, maka kita pun mengakademikkan dia lah. Kalau tidak mengakademikkan dia, maka tak faham lah. Nak suruh jadi faham, kita mengakademikkan dia. Tapi ini bukan cerita akademik. Kepahaman itu duduk dalam hati. Okay. Apa benda yang menyambung, apa benda yang menyampaikan kepada kepahaman itu? Okay. Asasnya kita kena faham macam ni. Asas sekali. Antara diri kita yang zahir dengan diri kita yang batin, diri kita yang zahir itu berjalan di atas jalan rububiyah. Diri kita yang batin berjalan atas jalan uluhiyah. Mana dia? Akal dan jiwa berjalan atas jalan rububiyah. Dia berjalan kepada mentahkikkan diri sebagai khalifah. Nak sihat, nak kaya, nak membesar, nak kereta besar, nak usaha. Usaha itu mesti menepati syariat. Bila menepati syariat, hamba itu berada di dalam keadaan berhubungan dengan Tuhannya. Dia berada dalam keadaan berhubungan dengan Tuhannya untuk dia kembali kepada Tuhannya. Perjalanan dia kembali kepada Tuhannya situ. Sampai dia kat situ, mula dari situ adalah dia berada di jalan uluhiyah. Perjalanan uluhiyah ini perjalanan hati. Sempadan dulu tu kat mana? Situ lah. Jadi perjalanan rububiyah adalah bersambungan dengan perjalanan uluhiyah. Mana dia? Mentahkikkan diri sebagai khalifah. Perjalanan yang menepati syariat itu menghantarkan kepada kesejahteraan hidup akhirat. Jadi perjalanan yang bersambungan itu tepat situ. Tak boleh terputus. Tak boleh terputus. Kalau kita kata sama kat mana kat sini, tengah jalan nak tahkik diri sebagai khalifah, tak betul. Tak betul. Dia perjalanan mentahkik diri sebagai khalifah adalah perjalanan balik kepada Allah. Itu tetap jadinya perjalanan rububiyah itu adalah perjalanan uluhiyah. Asal dia suku dengan rububiyah, asal cerita bukan uluhiyah. Perjalanan uluhiyah, asal cerita bukan rububiyah. Tetapi perjalanan, sebenar-benar perjalanan adalah bersambungan rububiyah itu kepada uluhiyah. Asal cerita ni, cerita-cerita ke akademik, asal cerita. Tayar kereta hak duduk belah atas tu, dia tak duduk belah bawah. Tayar hak duduk belah bawah, dia tak duduk belah atas. Tapi biasanya tayar itu hak duduk atas, dia turun bawah, hak bawah naik atas. Bila tayar hak bawah naik atas, tayar atas naik bawah, waktu dia berjalan lah. Waktu dia tak berjalan, waktu dia tidak bawah, hak atas duduk atas, hak bawah duduk bawah. Dah ada ke tayar hak atas duduk atas, dia tidak turun ke bawah? Ada, waktu dia tidak berjalan. Tapi sifat tayar dia mesti berjalan. Mana ada tayar tak berjalan? Tayar mesti berjalan. Itu cerita. Ada tayar tak berjalan? Tayar tak berjalan, ada. Ya, tayar yang tidak berjalan tu atas duduk atas, hak bawah duduk bawah. Tak sampai. Tak sampai. Jadi perjalanan yang betul hak tayar
atas, duduk bawah, ayah bawah duduk atas. Berpusing-pusing tu bersambung-sambungan. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah. Siapa? Hubungan antara jiwa dengan fikiran dengan hati tu. Antara usaha hamba dengan Tuhan nak beri kepada dia tu. Setakat mana? Hubungan dua tu. Tiba-tiba ada tayar dia kata aku tayar di atas ni kata aku tak nak turun ke bawah. Sakit kena banyak. Tayar dia pula kata aku tak nak naik ke atas. Tak tergamu aku di atas, aku di bawah je. Tayar dia kata. Maka kereta itu tak sampai ke destinasi dia lah. Tak bergerak tayar tu. Jadi bila kita memiliki kehidupan, Tuhan akan uji kita. Tuhan akan uji kita sehingga fikiran kita rasa sakit-sakitnya. Dan jiwa kita merasai dilukai seluka-lukanya. Waktu fikiran sakit dan jiwa sakit, hati ni belajar. Pelajaran yang dalam pelajaran dia berhubungan dengan Tuhannya, dia menghasilkan, dia akan dapat kuti hasil. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada alam akhirat, keyakinan takdir ketentuan itu di tangan Allah. Yakin dalam hati, fizikal buat kerja. Dua tu. Dia adalah selari, dia adalah tidak terputus. Hak sebenar. Lepas tu orang kata dah kalau Tuhan ini tak ada kalau, sebab kalau Tuhan tu tidak ada kalau. Kerana itu dalam rahsia ketuhanan. Hak kata kalau tu bincangku akademik. Kalau dia macam ni, maka dia macam ni. Kalau dia macam ni, dia macam ni. Bincangku akademik, seolahnya kita tahu dalam hubungan dengan Tuhan itu. Sedangkan hubungan dengan Tuhan itu tak tahu, melainkan orang tu je hati dia. Hati orang tu saja yang memahami ketika dia berhubungan dengan Tuhannya. Orang lain tak tahu. Berhubung dengan masalah takdir Allah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah Islam yang kedua, ketika beliau pergi ke Syam, secara kebetulan di suatu kampung yang dilaluinya sedang diserang oleh penyakit taun. Lalu beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Sebahagian besar sahabat-sahabatnya berpendapat lebih baik tidak masuk ke kampung yang diserang oleh penyakit taun itu, kecuali sahabatnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah berkata, "Atafirru min qadarillahi, adakah engkau wahai Umar hendak lari daripada takdir Allah?" Sayyidina Umar jawab, "Na'am, afirru min qadarillah bi qadarillahi ila qadarillahi." Ini istilah lah bahasa. Bahasa ni terbit ku hati. Bahasa ni terbit daripada hati yang yakin. Dan Sayyidina Umar kata, ya, aku lari daripada takdir Allah, dengan takdir Allah kepada takdir Allah. Sayyidina Umar menyambung jawapannya itu, sepatutnya engkau wahai Abu Ubaidah tidak seharusnya berkata demikian. Dan ketika itu datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis Nabi, "Idza kuntum bi biladit ta'un fala takhruju minha wa idza qadimtum ila biladit ta'un fala tadkhuluha." Apabila kamu sudah berada di negeri yang sedang diserang oleh penyakit taun, maka janganlah kamu keluar daripada kampung itu. Dan apabila kamu belum masuk ke kampung itu, maka janganlah kamu masuk ke dalam kampung itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengucapkan alhamdulillah kerana pendapat beliau sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf tadi, dan bersesuaian juga dengan pendapat para sahabat-sahabatnya. Cerita dia ialah tahun 17 Hijriah. Tahun 17 Hijriah ni tentera Islam dapat buka Syam. Mula-mula Khalid bin Walid bawa
askar Islam daripada Parsi. Bawa daripada Parsi naik tak pergi ke Syam. Jadi perjalanan tu mana perjalanan straight lah kita kata. Bila Nabi wafat, tentu Islam bergerak ke selatan, ke Yaman. Daripada Yaman pergi ke timur. Naik sampai ke Parsi. Daripada Parsi naik ke utara. Yang bawanya ialah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni masuk Islam lewat. Dia pandai perang. Dia fikir yang dia kira nak masa zaman muda lah. Nak berlatih gocoh. Berlatih bergocoh Umar. Maka dia pandai lah. Maka orang latih dia jadi panglima. Masa tu dia kafir lagi. Muda lagi. Latih jadi panglima. Menang. Bila dia masuk Islam, Nabi SAW latih dia juga jadi panglima. Latih jadi panglima ni sebagai percubaan, sebagai ujian. Dalam satu sudut betul, Nabi latih Khalid sebagai recognize. Tapi bukan maknanya sepenuh-penuhnya Nabi recognize. Ujian. Dan pada masa itu, pada masa zaman Nabi ni Khalid bin Walid jadi pemimpin, ada kesilapan yang dia buat. Dia bunuh orang. Perang, nak menang dia bunuh. Salah cara ni. Maka Nabi SAW tegur. Dan Nabi bayar dia. Nabi SAW marah pada Khalid bin Walid. Habis cerita kat situ. Bila zaman Sayyidina Umar Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, cara kerah dia tu sahabat tak setuju. Siapa tak setuju? Sahabat hak lama-lama, hak faham, hak masuk Islam lebih awal, jadi panglima sebelum Khalid bin Walid masuk Islam. Bila Khalid bin Walid masuk Islam, orang pandai lagi ada hak ni pun turun ke bawah, duduk bawah. Orang pandai ada, orang besar, orang pandai besar, orang pandai grade 90% bagi kat dia. Orang pandai grade 20% tu duduk bawah. Grade 90% ke grade 20% ke, hak tu ukur orang zahir saja. Memahami syariat kait dengan hati. Khalid bin Walid 90%. Level skill perang. Hak ni 20%. Skill perang. Hak ni lebih daripada hak ni. Tapi kepahaman Islam, hak ni lebih pada hak ni. Bila hak ni memimpin, yang ni menilai. Maka yang ni mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar, mengadu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menerima pengaduan sahabat-sahabat lama. Sahabat lama ni sahabat yang berjuang. Hati orang yang berjuang tidak sama dengan hati orang yang tidak berjuang, walaupun duduk dalam satu saf yang sama. Jadi bila sahabat-sahabat bila mengadu, Khalid bin Walid ni macam ni. Sayyidina Umar dengar. Maka ditukar daripada Khalid bin Walid, Sayyidina Umar tukar kepada Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ni bukan baru masuk Islam. Ahli musyawah zaman Nabi. Walaupun Khalid bin Walid level skill dia 90%, tinggi pakai kita kata, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ini bila Sayyidina Umar latih dia, tidak ada orang yang bersungguh. Maknanya hati orang memang recognize pada dia kerana dia orang lama. Kah cerita Abu Ubaidah ni, ambillah orang yang mahir kat situ. Orang yang mahir kat situ tu ialah orang yang menega lama dah situ. Anak beranak Abu Sufyan jadi panglima. Anak Abu Sufyan nama Yazid jadi panglima sebab dia kenal kawasan tu. Maknanya kalau masuk jalan ni keluar kat mana dia tahu. Jadi menega puluhan tahun dah. Orang lain kalau tanya masuk jalan ni keluar kat mana, tak boleh jawab. Tak boleh jawab nak jadi panglima macam mana?
Akhirnya kesimpulannya berjaya di Syam. Syam ni banyak tempat. Dimash tempat lain, Homs tempat lain, Akka tempat lain, Raha tempat lain. Tempat-tempat ni tentera Islam berperang bukan dalam masa satu hari. Hak ni sekian hari, hak ni sekian hari, hak ni sekian hari. Akhirnya berjaya sampai ke Palestin. Maka tentera Islam berehat sekejap kat situ. Berehat maknanya sehari nak masuk ke Mesir pula. Bila dapat Palestin, paderi yang pegang anak kunci Masjid Al-Aqsa nak bagi anak kunci tu kepada Sayyidina Umar. Siapa yang pegang Masjid Al-Aqsa? Kristian, bukan Yahudi. Yahudi tidak ada masa tu. Yahudi tidak ada dah, kerana Yahudi telah lari keluar daripada Palestin. Yahudi lebih suka pergi keluar daripada Palestin, meniaga di luar Palestin, jadi kaya raya daripada duduk dalam Palestin dalam keadaan yang susah. Mereka keluar, tidak ada lagi orang Yahudi dalam Palestin zaman Nabi. Yang ada di zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman Khulafair Rasyidin adalah orang Kristian. Maka Safrayun bagi tahu pada tentera Islam, bagi tahu kepada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dia bersedia menyerahkan kunci Masjid Al-Aqsa dengan syarat khalifah sendiri hak mari. Khalifah daripada Madinah ni mesti mari. Mari nak serah anak kunci. Serah anak kunci maknanya Kristian mengiktiraf Islam. Maknanya gitu. Dan yang sebenar berlaku ketika itu, Kristian mengiktiraf Islam. Hari ini pun di Palestin, Kristian mengiktiraf Islam, Yahudi tidak iktiraf. Tetapi Yahudi tidak ada kat situ waktu tu. Sayyidina Umar pun mari. Masa dia mari tu, bisu duduk di punggung dia. Maka dia naik keldai dalam keadaan sengit. Macam kita bisu duduk atas motosikal, duduk sengit ya. Sengit. Maka disuruhlah anak kunci. Kemudian dalam perjalanan nak balik, ni tahun 18 dah ni. Perjalanan nak balik. Masa nak balik ni lah, Sayyidina Umar lalu ke Syam, dan Syam dilanda oleh Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ni membunuh 20,000. Ta'un Amwas ni dia merebak sampai ke sepadang Iraq. Penyakit ni kita tahu lah. Bila seorang tu pergi sana, dia bawa penyakit di sana. Jadi 20,000 ni sebahagian daripada sahabat di Syam terbunuh, termasuk Yazid bin Abi Sufyan sendiri, Abang Muawiyah yang jadi gubernur, mati juga. Bila Abang Muawiyah mati, Muawiyah naik. Di dalam perjalanan Sayyidina Umar melalui Syam ni, Sayyidina Umar melalui Syam, Ta'un baru merebak. Sayyidina Umar lalu ke sini, Ta'un baru merebak di sini. Jadi Sayyidina Umar nak pergi tempat ni. Itu baik cerita kita ni. Sayyidina Umar ada di Syam, di luar kawasan Ta'un baru berkembang. Dia nak masuk kawasan tu. Dia nak masuk ke kawasan tu. Maka dia tanya, cerita kita tadi, dia tanya kepada sahabat. Dia tanya, maka dia tanya kepada Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah ni kata, Abu Ubaidah ni mencadangkan supaya Sayyidina Umar masuk. Maknanya kita lakukan sini, pergilah jengok sekejap. Jengok ni benda molek lah. Jengok ni benda molek lah. Ada cakna, ada peduli. Tetapi Abdul Rahman bin Auf menyebut hadis Nabi SAW. Bila Abu Ubaidah mencadangkan supaya Sayyidina Umar pergi ke tempat kena Ta'un tu, Sayyidina Umar ada jawapan dia dah. Jawapan Sayyidina Umar macam mana? Jawapan Sayyidina Umar jawapan yang sangat comel.
Sayyidina Umar tak nak masuk lah. Sayyidina Umar tak nak masuk. Dia jawab dengan jawapan yang sangat comel. Dia kata, aku lari daripada ketentuan Allah yang kamu katakan itu sebagai ketentuan Allah. Ketentuan Allah pada orang tu, bukan ketentuan Allah atas aku. Aku lari daripada hak tu dengan ketentuan Allah atas aku kepada ketentuan Allah yang atas aku ni lain daripada ketentuan Allah kepada orang kampung tu. Semua ketentuan Allah. Ketentuan Allah mana? Ketentuan Allah atas aku ke kamu? Beza tu. Sini ayat comel. Ayat comel macam mana? Ini ceritalah hak kita baca. Ada cerita sebenar yang tidak disebut kat sini, maka kita tak tahu. Kena sebut. Kalau kita tak sebut, kita tak tahu cerita sebenar. Cerita sebenar pun dah. Cerita sebenar ialah Sayyidina Umar minta dengan Allah Ta'ala supaya dia syahid di Madinah. Syahid di Madinah. Nak syahid di Madinah macam mana? Orang perang di Iraq, no. Orang perang di Syam. Orang perang di Iraq, orang perang di Syam, bukan orang perang di Madinah. Orang perang di Madinah zaman Nabi. Tapi dia minta, nak senama minta dengan Allah Ta'ala supaya dia syahid di Madinah. Dan Tuhan beri kepada dia syahid di Madinah melalui cara orang Yahudi mari nak kerja mengajar di Madinah. Lepas tu orang tu mari tikang dia dalam sembahyang subuh. Ambil dulu tikang Sayyidina Umar. Ni Sayyidina Umar tahu dah. Sayyidina Umar tahu dengan apa? Dengan fikiran ke dengan hati? Sayyidina Umar tahu dengan hati. Sayyidina Umar tahu dengan hati. Ini Sayyidina Umar kata, aku lari daripada ketentuan Allah tu kepada ketentuan Allah. Lari daripada ketentuan Allah yang Tuhan beri kepada dia kepada ketentuan Allah yang Tuhan akan beri kepada aku. Iaitu aku mati di Madinah. Sayyidina Umar nampak jalan kematian dia sebelum kita mati, sebelum dia mati. Kita jalan kematian kita dah nampak lagi. Tak nak cakap tak nak cakap sebab tak tahu apa. Sayyidina Umar cakap benda yang dia tahu dah. Dia melihat kematian dia pada waktu yang dia belum mati lagi. Allah nampak kematian dia sebelum dia mati lagi. Dia nampak kematian dia macam mana? Habis cerita dah lah. Tak cerita dah lah. Cerita hati. Dia dengan Tuhan. Dia faham. Kita tak faham. Hati kita dengan Tuhan kita dah faham. Kalau kita nak faham macam mana? Hati dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan dia. Tak cerita macam mana? Jadi makna di sini ialah antara akal dengan jiwa yang duduk pada diri yang belah fizikal dengan hati yang duduk dalam diri belah batin, dia ada tempat sambung dia. Ni bahagian usaha. Dapat banyak mana, dapat ke tak dapat, tak kisah. Ni hati ni bahagian serah kepada Allah. Dan serah kepada Allah itu, hati itu makin mengenali Allah. Hati yang serah pada Allah itu makin mengenali Allah akan menjadi makin yakin dan makin mengenali Allah. Mengenali asma dia makin faham. Mengenali melalui sifat dia makin faham. Mengenali af'al dia makin faham. Dan faham ini itu benda yang tak boleh diceritalah. Benda yang disebut sebagai zauq dia yang kita tak rasa, tak nak cerita. Jadi apa yang kita belajar kat sini ialah maknanya hamba itu duduk dalam usaha sebagaimana Sayyidina Umar itu kita lihat duduk dalam usaha. Tapi sebenarnya dia tahu dah antara dalam hubungan dia dengan Allah, dia tahu dah
kerana dia mendapat signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita ni nak cerita bakti hati itu perjalanan dia adalah dengan zikir. Maka kita nak belajar pelajaran ni, maka kita mesti duduk dalam zikrullah. Kalau kita tidak berzikir, pelajaran kita jadi pelajaran akal semata-mata, tak sapa, tak berpijak, tidak berpijak, tak sapa. Pelajaran tu jadi pelajaran teori semata-mata, macam pelajaran sains juga. Sedangkan perkara ni adalah perkara yang kait dengan hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم أهلك اليهود اللدود ومن عاونهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله.